Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi untuk menjelaskan untuk projek hari ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. So, berkenaan dengan komponen, kamu kena ingat ada berapa komponen dalam sistem mekanikal. Ada 11 komponen sistem mekanikal. Pastikan kamu faham semua benda tu, baru kamu boleh capai berkenaan dengan tajuk-tajuk seterusnya. So, contoh sistem mekanikal pada produk, dia mesti ada input, proses dan output. So, apa yang kita buat akan berlaku proses pada tengahnya dan akan menghasilkan output. So, apa contoh dia pada produk yang dipilih? Pada dalam buku teks, cikgu rasa basikal juga. Contoh yang pertama adalah basikal. So, basikal ni adakah kita ada guna bahan elektronik kat situ? Tak ada. Adakah menggunakan bahan elektrik kat situ? Tak ada juga. So, sistem mekanikal ni, bila kita letakkan input pada basikal tu, iaitu pada pedal basikal tersebut, kamu pijak, kamu kayuh, dia berlaku satu proses, tayar bergerak dan basikal tu akan bergerak. So, ini nama-nama dia lah. Nama basikal dan sebagainya. Proses komponen mekanikal dia, pedal dan engkol, kamu kayuh dia. Gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan konsep rantai. Maka berlaku pergerakan pada tayar belakang yang akan menggerakkan basikal. Output dia, tayar belakang pusing menggerakkan basikal. Gegalas pada tayar membantu menggerakkan geseran. Gegalas ni galas berbola, ball bearing. So, ball bearing dia letak kat belakang basikal supaya mengurangkan geseran. So, ada dua konsep kat sini. Dia ada guna komponen mekanikal rantai dan juga ada guna komponen mekanikal galas berbola. So, untuk proses komponen mekanikal, pastikan kamu faham setiap komponen mekanikal ada input, proses, output. Faham So, contoh yang kedua adalah monopod. So, monopod seperti mana tahu, tak guna elektrik, tak guna tenaga elektronik dan sebagainya. Dan kamu hanya kepitkan dia pada iPhone, pada handphone kamu dan kamu boleh guna untuk selfie, untuk wifi dan sebagainya. So, dekat sini ada ditulis gelongso, ada pautan. So, pautan ni dia paut pada apa fungsi dia? Dia paut kepada phone tersebut supaya phone tu tak terjatuh. Telefon tak jatuh. Gelongso supaya kita boleh capai jarak yang jauh. So, selalu ni kalau kita pergi tempat-tempat pelancongan, biasanya ramai orang jual monopod. Okay? Sebab nak ambil gambar ramai-ramai kan. So, ini monopod nama dia. So, gelongso ada yang tekan button dan ada juga yang kena tarik dan pendekkan sendiri. Alright, so ini monopod. So, apa proses komponen mekanikal dia? Ingat balik, input, proses, output. So, dia guna konsep gelongso yang terdapat pada bahagian batang dan pautan pada bahagian pemegang. So, ada dua komponen mekanikal. Yang pertama gelongso, yang kedua adalah pautan. Linkage, gelongso, slider. So, gelongso pada bahagian batang boleh digerakkan turun dan naik untuk dipanjangkan. Bahagian tersebut berpaut antara satu sama lain dan bahagian pemegang diletakkan. So, batang monopod boleh bergerak atas ke bawah, dipendek atau dipanjangkan. So, bahagian pedal gelongso mengeluarkan pergerakan dua bahagian rod yang mempunyai saiz. So, contoh yang pertama ni adalah basikal, yang kedua dia adalah monopod. Okay, kemudian kamu akan menghasilkan lakaran. So, setelah kamu tahu ada banyak komponen mekanikal, ada 11 komponen mekanikal, kamu kena tahu bagaimana ia berfungsi dan bagaimana dia digunakan dalam dunia kita sekarang. Right? So, lepas tu kita akan menghasilkan lakaran. So, apa-apa kita nak start, kita mesti ada lakaran awal. So, proses yang kebetul menggunakan lakaran awal dan juga, again, bila kita nak menghasilkan suatu reka bentuk, mestilah menepati kehendak dan seterasa pengguna. Mestilah trendy, mestilah nice, have to look. So, semasa membuat lakaran, ingat balik, kita kena ada elemen dan prinsip reka bentuk seperti mana yang kamu dah belajar waktu kamu tingkatan 1. Untuk memastikan memenuhi kehendak pengguna dan fungsi utama mesti dikekalkan. So, apa fungsi dia? Monopod, apa fungsi dia? Basikal, apa fungsi dia?
Okay, so itu kamu jawab sendirilah. So cikgu dah capai. Yang pertama, kamu tahu macam mana menghasilkan komponen dari input, proses dan output, dan juga daripada tu kamu akan buat satu lakaran awal. Alright, so macam mana rupa dia? Masih lakaran. Okay, ni slide dia cikgu ambil daripada cikgu Nathan. So ini dia buat penambahbaikan. So monopod ni dia letak ball bearing supaya dia tak mudah senang dia lekat. Maksudnya bila kamu dah set panjang macam tu, bila ada ball bearing dia akan terlekat macam tu. Okay, so dia juga menukarkan bahan pada jenis keluli supaya mungkin cengkaman dia lebih kuat. Sebab mungkin bila kita tambah keluli, apa keburukan dia adalah mahal. So penambahan ball bearing biasanya kalau kamu pernah tengok bila kamu selalu pasang kemah, kalau pasang kemah biasanya ball bearing sangat digunakan lah, sebab pastikan pemasangan kemah tu kemas dan juga dia tak jatuh walaupun ada angin dan sebagainya. So ini satu penambahbaikan yang baik lah berbanding monopod yang kamu tengok sebelum ni, yang plastik, yang dia tak ada ball bearing, so dia mudah rosak. So ini lagi bagus. Alright, so cikgu jumpa kamu pada video yang seterusnya.